Hai murid-murid, selamat datang ke channel Cikgu. Pastikan subscribe channel Cikgu. Baik, dalam video ini Cikgu akan memilih dua soalan untuk dibincangkan, iaitu melakukan definite integral ataupun kamiran tentu. Maksudnya, bentuk yang diberikan, dua contoh yang diberikan itu, mula-mula kita akan lakukan kamiran, yaitu integrations. Selepas itu, kita akan gantikan nilai X yang diberi, iaitu had X yang diberi, iaitu limit yang diberi untuk kedua-dua soalan. So di sini bahagian kritikalnya adalah, bahagian paling penting dalam definite integral ini adalah bagaimana tepatnya murid-murid melakukan integrations asas, permulaan itu, yaitu integral ataupun indefinite integral ataupun kamiran tak tentu. Bahagian itu adalah bahagian yang paling kritikal. So selepas dengan betulnya Anda lakukan integrations, baru kita akan gantikan had X yang diberikan. So apabila diberikan, dia akan berikan had, maksudnya X akan diberikan dua nilai. So mula-mula kita akan gantikan satu, dapatkan nilai. Kemudian kita akan ganti satu lagi nilai, dapatkan nilai. Dan hasil beza ataupun tolak di antara dua nilai ini ialah nilai akhir yang diperolehi di bawah definite integral ataupun kamiran tentu. Sebelum kita mulakan, cikgu berkenaan dengan perkara ini, sudah pun cikgu keluarkan satu video dan cikgu harap murid-murid sudah pun tengok video itu. So dalam video itu cikgu terangkan secara terperinci apa yang dimaksudkan dengan definite integral ataupun kamiran tertentu dan bagaimana nak lakukan ataupun penyelesaian untuk soalan berkenaan. Mengapa cikgu perlu gunakan satu lagi video? Tujuan sebenarnya adalah cikgu pilih dua lagi bentuk soalan yang kerap digunakan dalam peperiksaan. Yang cikgu bincang pada video pertama itu adalah yang kerap digunakan. So kita perlukan satu lagi video untuk bincangkan dua lagi bentuk yang kerap digunakan dalam peperiksaan. Sebab itu cikgu pilih dua contoh ini untuk bincang bersama murid di bawah tajuk definite integral ataupun kamiran tentu. So seperti biasa, disebabkan cikgu akan mengambil masa nak terangkan satu-satu perkara, ada kala masa itu cikgu tidak boleh tentukan. Ada kala ia pendek, ada kala videonya itu panjang. Sekiranya video ini ataupun masa cikgu ambil untuk terangkan kedua-dua soalan ini sekiranya mengambil masa yang lama, nasihat cikgu, jadikan dua segmen. Maksudnya apa yang cikgu maksudkan? Bukan untuk video ini saja, untuk video-video lain jika didapati masa video itu adalah panjang. So yang baiknya ataupun cara yang efektif untuk mempelajari video itu adalah dengan bahagikan kepada segmen. So apabila anda bahagikan kepada segmen, maksudnya ambil satu, katakan dalam video itu cikgu terangkan berkenaan dengan 3 soalan. So soalan pertama, cara penyelesaian sebagai segmen pertama, tengok, fahamkan, berhenti video, ambil break, rehat, recover balik, tenang balik, dapatkan tumpuan. Sekarang tengok bagaimana cara penyelesaian untuk segmen kedua, iaitu penyelesaian untuk soalan kedua. Selepas habis soalan itu, berhenti balik video. Ambil rest, tenangkan fikiran, cuba fokus. Lepas itu tengok segmen yang terakhir ataupun soalan yang terakhir ketiga itu. So ini adalah cara bagaimana satu video yang berkaitan dengan pelajaran perlu ditengok. Baru murid-murid akan capai apa sebenar tujuan tengok video ini. Bukan video ini adalah satu video hiburan, bukan. Kalau hiburan, kalau you tengok dalam bentuk segmen, you pun fed up. Mana boleh kita tengok satu video hiburan dalam bentuk segmen ini. Tapi pelajaran perlukan. Kalau kita sambung ketiga-tiga ini dalam sekaligus tengok video, so akhirnya ramai di antara anda akan tak tahu apa yang diterangkan ataupun
tidak dapat belajar apa yang sepatut belajar oleh murid-murid. Okey, so ini nasihat saja. Sekiranya didapati masa yang cikgu ambil untuk terangkan video ini adalah panjang, so jadikan dua segmen. Segmen pertama berkenaan dengan soalan pertama, segmen kedua ialah soalan kedua. So, bila segmen pertama tengok bagaimana cikgu lakukan penyelesaian untuk soalan pertama, habis itu okey, ambil nafas ataupun be relax. Okey, ataupun tanya diri apa yang anda faham, apa yang anda tak dapat faham. Okey, fikirkan, lepas tu break balik. Okey, kemudian sambung segmen kedua, iaitu tengok cara penyelesaian untuk soalan kedua. So ini adalah teknik bagaimana satu video berkaitan dengan pengiraan. Ya, matematik tambahan itu perlu digunakan supaya baru efektif video itu. Okey, so cikgu nasihatkan, ini nasihat saja, bergantung kepada murid bagaimana you nak sesuaikan mengikut kemampuan ataupun cara pemikiran anda. Okey, cikgu masuk kepada soalan pertama. Kita tengok bagaimana kita akan lakukan kamiran dan dapatkan jawapan serta penyelesaian. Okey, perhatikan di sini cikgu salin soalan pertama. Okey, kamiran, perhatikan apa yang kita nak kamir ialah 2x tambah 3 dalam kurungan kuasa 3. Had x yang diberikan, ini x yang diberikan adalah 1 ke negatif 1. So apa yang diminta ialah berapakah nilai selepas dikamirkan dan digantikan dengan nilai had x yang diberikan. Okey, perhatikan bentuk yang diberikan untuk kamiran. Perhatikan. Ya, perhatikan. Cikgu hanya terangkan ni. 2x tambah 3 kuasa 3. Okey, perhatikan bentuk ini. Masih ingat tak? Pada awal semasa cikgu perkenalkan kamiran tak tentu, indefinite integral. So kalau yang ini, ya semestinya ialah cara gantian. Kalau kita gunakan cara gantian untuk yang ini, mengapa gantian? Sebab kuasanya lebih daripada 3. Dan kita tidak boleh lakukan pengembangan untuk menjadikan sebutan-sebutan individu. So akhirnya melakukan integration. So untuk jenis ini, cikgu terangkan gunakan cara gantian. Tapi cikgu nasihatkan yang dalam tu x itu mesti berkuasa 1. Kuasa di sini tak kira berapa besar pun, tapi janji x dalam kurungan itu berkuasa 1. Ya, iaitu ax tambah b. Bentuk itu. So kalau bentuk itu, cara terbaik ialah dengan menggunakan penggantian. Tetapi penggantian itu mengambil masa yang panjang. Di sini tumpuan ialah berapakah nilai akhir. So di sini tekanan ataupun keutamaan diberikan kepada jika digantikan dengan x1 dan negatif 1, berapakah nilai. Itu adalah yang sebenar. So untuk di sini, kalau cikgu gunakan cara gantian yang mengambil masa yang panjang, tambah dengan proses mengganti x, seterusnya dapatkan nilai, satu lagi proses yang mengambil masa. So perhatikan masa yang diambil untuk keseluruhan penyelesaian soalan ini. Kan panjang? So dalam keadaan ini, cikgu ada terangkan untuk memendekkan masa di peringkat pengamiran itu ataupun integration itu, cikgu kata boleh gunakan cara yang cikgu maksud, cara mudah itu. Masih ingat tak? Faham? Cara mudah masih ingat? Ya, cikgu ulang balik. Okey, dalam cara mudah itu cikgu terangkan, ya, sekiranya bentuk adalah ax tambah b n integral dx. Cikgu katakan salin dalam kurungan, iaitu ax tambah b, ya, n tambah 1 bahagi dengan, ya, koefisien x, iaitu di sini termasuk tanda, ya, iaitu a, ya, n tambah 1 tambah c. Ini adalah satu lagi cara bagaimana kita boleh ganti, iaitu cara gantian. Sebab cara gantian itu perlukan masa yang panjang. Nak pendekkan masa untuk proses kamiran itu, kita gunakan yang jenis mudah ini. Masih ingat kan? Okey. So mengapa kita perlu gunakan yang ini? Sebab di sini pentingnya ialah mendapatkan nilai, bukan bagaimana kita ataupun prosedur untuk melakukan kamiran. Itu saja.
Perlu kamera, penting. Kamera itu penting, tapi masa itu perlu disingkatkan. Sebab itu kita ganti, kita pilih ini selain ataupun mengapa kita cuba elakkan cara gantian. Okey? So, sekarang kita akan gunakan contoh ataupun jenis ini untuk mendapatkan berapakah nilai di akhirnya. Okey, cikgu padamkan. Okey, kita mulakan. Mula-mula kita lakukan integration. Okey, perhatikan di sini seperti tadi. Salin seperti mana dalam kurungan, iaitu 2x tambah 3. Kemudian n tambah 1, 3 tambah 1 bahagi dengan turunkan coefficient of A di sini ialah positif 2. So di sini adalah 2. Kemudian darab n tambah 1, so n tambah 1. Di sini cikgu kata tak perlukan C sebab C adalah untuk indefinite integral, tapi di sini ialah definite. Kamiran tentu. So kita tak gunakan C di sini. Okey. Maksud kurungan ini ialah kurungan ini ialah yang sebutan ini sudah pun dilakukan kamiran. So yang ini sudah pun. So sebab itu tanda kita letakkan. So tanda bracket seperti ini macam kotak ini menunjukkan bahawa sebutan yang diberikan itu sudah pun dilakukan kamiran. Boleh? Okey. So sekarang kita teruskan. Nilainya adalah 1, negatif 1. Okey, sekarang cuba kita ringkaskan dulu. So yang ini adalah 2x tambah 3 kuasa 4 bahagi dengan di sini 4, di sini 2, so 4 darab 2 adalah 8. So dah kamirkan. Limit x adalah 1 dan negatif 1. Okey, sekarang langkah seterusnya ialah kita sudah lakukan kamiran. Apa langkah seterusnya? Kita akan gantikan X dengan 1 dapatkan nilai. Kemudian kita akan gantikan X dengan negatif 1 untuk dapatkan nilai. Boleh? Kita lakukan satu persatu. Sebelum itu masih ingat tak? Masih ingat tak? Iaitu untuk menentukan definite integral itu. Cikgu ulang balik itu juga. Kita ulang balik ya. So sekarang cikgu keluarkan ini sebab kita dah dapat yang tentu mudah. Sekarang cuba kita ingatkan, iaitu sekiranya satu sebutan fx ataupun satu fungsi fx itu dilakukan dan BA adalah hadnya, limitnya. So maka di sini kita akan dapat, selepas lakukan kamiran kita akan dapat gx. Ini cikgu ingatkan balik asas dia, iaitu BA. Masih ingat? So dari sini kita dapati yang ini adalah sama dengan yang ini sudah pun dikamirkan. So selepas dikamirkan, di X itu digantikan dengan B. So kita akan dapat nilai untuk G bila digantikan dengan B. Dan nilai ini ditolak apabila X itu digantikan dengan A, iaitu kita dapat GA. Masih ingat tak ini? Ini perlu anda ingat. Di sini ini yang kita akan gunakan untuk penyelesaian. Jangan lupa ini ya. So sekarang kita gunakan, maksudnya kita dah sampai ke peringkat ini. Ini peringkat, kita dah sampai peringkat ini. Apa yang kita lakukan? Kita ganti 1, kemudian dapatkan nilai ini. Kita ganti negatif 1, kita dapat nilai ini. Apabila 2 ini kita tolak, kita dapat nilai keseluruhan. Boleh? Kita buat satu persatu. Kita padang yang ini. Sekarang kita buat satu persatu. Boleh? Cikgu ambil bila ganti dengan 1. So cikgu asingkannya. Perhatikan, cikgu asingkan di sini. Di sini perhatikan 2. Kita nak ganti X dengan 1 tambah 3, kurungan 4 bahagi dengan 8. Perhatikan ya. Boleh? Sekarang cikgu ambil, lepas tu cikgu ganti dengan 1 X, so 2 X adalah 1, kemudian tambah 3 dan keseluruhan itu adalah kuasa 4 bahagi dengan 8. Boleh? Sekarang ringkaskan. So di sini adalah 2 tambah 3 di atas kuasa 4
dibahagi dengan 8. Perhatikan di sini. So yang ini adalah 5 kuasa 4 bahagi dengan 8. Boleh? Okey, 5 kuasa 4. Okey, kita gunakan kalkulator. So 5 kuasa 4, so kita dapat 625. So yang ini adalah 625 bahagi dengan 8. So apabila kita gantikan satu ke dalam, adalah didapati bahawa G kan. So yang ini adalah 625 bahagi dengan 8. Okey? Boleh? Okey, sekarang cikgu akan gantikan dengan negatif 1 pula. Okey, untuk perkara yang sama kita akan lakukan negatif 1 pula. Okey, perhatikan di sini. Okey, so X di sini cikgu akan gantikan dengan negatif 1. Boleh? Okey, sekarang perhatikan di sini. Dia negatif 2. So di atas ialah negatif 2 tambah 3 keseluruhan kuasa 4 dibahagikan dengan 8. Okey, so perhatikan di sini kita dapat berapa? Kita akan dapat 1 negatif 2 tambah 3 ialah 1 kuasa 4. 1 bahagi dengan 8. So ini adalah nilai apabila digantikan dengan negatif 1. So maksud sekarang, ini bila kita gantikan dengan 1, kemudian tolak apabila digantikan dengan 1/8. Okey, boleh? So sekarang cikgu padamkan yang ini semua. Okey, perhatikan jawapan yang kita akan peroleh di sini. Okey, so sekarang kita perolehi adalah 625 bahagi 8 tolak 1/8. So kita dapat 624 bahagi dengan 8. Okey, cuba kita tengok boleh diringkaskan tidak. So kita ada 624 bahagi dengan 8. So kita dapat 78. So nilainya adalah 78. So sekarang perhatikan dalam contoh 1 yang cikgu pilih untuk bincang di bawah tajuk definite integral. Okey, bagaimana mula-mula proses kamiran ataupun integrations dilakukan. Selepas dilakukan integration, so bahagian ini adalah bahagian yang paling kritikal. Kalau anda lakukan kesalahan di sini, keseluruhan jawapan anda dipengaruhi. So akhirnya jawapan terakhir yang anda dapat itu mesti salah. So pastikan yang kritikal itu ialah di sini pengkamiran. Okey, ataupun integrations. Okey, selepas itu gantikan nilai, tak ada masalah. Masalah satu lagi ialah apabila melakukan pengiraan. Ramai di antara, daripada pengalaman cikgu dapati ramai di antara murid berjaya melakukan integrations dengan betul. Lepas itu apabila limit had itu digantikan, X itu digantikan, nak selesaikan guna kalkulator ke ataupun cara apapun, jawapan yang mereka peroleh itu ialah salah. Di sinilah kesalahan murid dalam integrations. So apabila anda ganti, tak ada masalah. Nak dapatkan nilai itu, ada ramai di antara mempunyai masalah. So di sini murid-murid perlu beri perhatian. Okey, so perlu jaga-jaga semasa menggunakan kalkulator. Pastikan anda gunakan kalkulator itu dengan betul supaya mendapat jawapan yang betul. Boleh? Okey, sekarang cikgu ambil contoh kedua untuk dibincang. Bentuk ini pun kerap dalam peperiksaan. Kita akan guna dan bincang dan tengok bagaimana cara penyelesaiannya. So cikgu harap contoh 1 yang kita pilih bincang tadi sebenarnya ialah kamiran adalah dengan cara kamiran penggantian disebabkan masa perlu dipendekkan, disingkatkan, maka kita gunakan cara mudah. Seterusnya gantikan nilai-nilai X dan akhirnya mendapat jawapan. Okey, tengok bagaimana pula soalan kedua. Boleh? Cikgu padamkan ya. Okey, cikgu padam ini. Okey, tengok cara penyelesaian untuk soalan kedua. Okey, cikgu salin soalan, perhatikan di sini. Okey, kamiran 2/1. Okey, 2/1
kurungan 2 tolak 3x kurungan kuasa 2 dx. Okey, perhatikan di sini. Bentuk ini pun cikgu bincangkan dalam satu video semasa murid-murid belajar di bawah indefinite integral ataupun kamiran tak tentu. Ya, cikgu pilih satu contoh khas bagaimana nak lakukan kamiran ke bentuk yang diberikan. So, sebab itu setiap video yang cikgu keluarkan itu adalah sangat-sangat penting. Gunakan semua video itu, belajar sebaik mungkin asas-asas kamiran. Selepas anda belajar dan memahami asas-asas kamiran, tengok betapa mudah anda lakukan kamiran ataupun kamiran tentu ataupun definite. So, definite integral ini bukan susah. Tukarkan ke nombor saja. Tukarkan, gantikan nilai x yang diberi, tukarkan kepada nombor. Tapi sebelum kita ganti dan tukarkan ke nombor, bahagian kritikalnya ialah bahagian kamiran dia, integration dia. So sebab itu murid-murid perlu mahir di bahagian membuat kamiran tak tentu itu. Ya, indefinite integral itu sangat-sangat penting. So, cikgu keluarkan banyak video, banyak contoh, cikgu bincang. So, cikgu harap murid-murid gunakan sebaik mungkin dan seperti mana yang cikgu sebut, jangan tengok sampai tak faham. So, jadikan segmen-segmen, video itu dijadikan segmen-segmen, bahagian-bahagian supaya dapat belajar apa yang patut belajar daripada video itu. Okey? Okey, kita ambil yang ini sama juga. So, maksudnya segmen pertama untuk anda dalam video dah habis. Cikgu harap sekarang you dah okey balik. Sekarang masuk untuk anda segmen kedua untuk belajar penyelesaian soalan kedua. Ready? Sedia? Okey, kita mulakan. Okey. Kita lakukan integration dulu. Okey, kita lakukan kamiran. Ya, perhatikan cikgu ada terangkan bagaimana melakukan kamiran. Ya, yang bawah ini bawa ke atas. So, jadi langkah pertama ialah 2, 1, 2 bawa ke atas, 2 tolak 3x. Yang ini jadi negatif 2 dx. Perhatikan selepas kita bawa ke atas, bentuk yang dihasilkan. Perhatikan. So, bentuk yang dihasilkan adalah sama seperti contoh pertama tadi. Tapi beza masa mula-mula diberi dia tak sama. Tapi apabila kita bawa yang kurungan bawah, yang berada dalam kurungan di bawah itu ke atas, ya, dia seakan seperti mana dalam soalan 1. So, sekarang mudah kan? So, ini sebenarnya patut diselesaikan dengan cara gantian. Cikgu dah kata, apa masalah jika kita gunakan cara gantian? Ya, masalahnya bukan tak dapat jawapan, tak dapat jawapan. Masalahnya ialah masa. So, nak singkatkan masa, kita gunakan cara mudah. Tapi jangan lupa cara penggantian juga penting. Belajar, fahamkan bagaimana nak lakukan kamiran tak tentu dengan cara penggantian. Itu perlu dipelajari. Tetapi di masa-masa peperiksaan, ya, kalau nampak bentuk penggantian itu, janganlah degil guna cara gantian. Ya, untuk singkatkan masa, gunakanlah alternatifnya. Boleh? Okey, kita teruskan. So, sekarang di sini, ya, tanda ya sudah dikamirkan. Okey, 2 saling seperti mana dalam kurungan, ya, iaitu 2 tolak 3x. Ya, n negatif 2 tambah 1, kemudian dibahagikan. Okey, keluarkan koefisien untuk x sama tanda. So, x di sini koefisien ialah negatif 3. So, negatif 3. Kemudian negatif 2 tambah 1. Okey, iaitu n tambah 1. Okey, so tanda maksud sudah dikamirkan. Okey, sekarang kita letakkan had untuk x 2, 1. Okey. So, langkah seterusnya ialah, ya, seperti mana anda tahu, selepas kita dah lakukan kamiran, okey, mula-mula sebelum kita ganti, cuba tengok mana kita boleh ringkaskan. Okey, kalau boleh ringkaskan, kita ringkaskan, ya. Okey, tengok di sini. So, kita ada sekarang, perhatikan, ya, 2 tolak 3x. Perhatikan, negatif 2 tambah 1, negatif 1. Bawah di sini adalah negatif 3, negatif 2 tambah 1, negatif 1. So, negatif, negatif, positif.
3 darab 1, 3. Okey. Okey, 2, 1. Boleh? Okey, sekarang cikgu bawa ke atas. Okey, cikgu bawa ke atas. Okey, perhatikan di sini. Akan jadi kameran. Okey, 2. Okey, sekarang yang ini cikgu bawa turun. Okey, yang negatif ini cikgu bawa turun. So, dia ada 3. So, dalam kurungan adalah 2 tolak 3x. Okey. Okey, dah tampilkan. Ya, 2, 1. Boleh? So, sekarang kita dah lakukan proses integration ataupun kamera. Okey, sekarang langkah seterusnya ialah tempat x, nilai had x yang diberikan, tempat ataupun nilai limit x yang diberikan, iaitu daripada 2 dan 1. So, mula-mula cikgu gantikan 2 di tempat x dan tengok berapa nilai dia. Selepas itu cikgu akan gantikan dengan 1, tengok berapa nilai dia. Lepas itu untuk dapatkan nilai akhir kita tolak dua-dua. Okey. So sekarang cikgu akan gantikan satu persatu. Mula-mula cikgu gantikan dengan 2. Okey, perhatikan di sini. Okey, so 2 bahagi dengan 3 kurungan 2 tolak 3. X adalah 2 kurungan. Okey, perhatikan di sini. So, cikgu dah gantikan dengan 2. Perhatikan ya. Okey, 2, 3, 2 tolak 3, X adalah 2. Okey. Sekarang cikgu tolak apabila X dengan 1. So, perhatikan di sini 2. Okey, salin 3. Okey, dalam kurungan 2 tolak 3, X sekarang diganti dengan 1. Okey, sekarang perhatikan. Ya, nilai-nilai X, limit X yang diberikan itu kita dah gantikan. Okey, tengok berapa nilai ini dan nilai ini berapa. Boleh? Okey, perhatikan di sini. Ya, 2 bahagi dengan 3. Okey, dalam kurungan di sini adalah 2 tolak 3 darab 2, 6. So, di sini kita ada 2 tolak 6. Okey? Okey, tolak di sini perhatikan 2. Okey, 3 perhatikan di sini. So 2 tolak 3. Okey. Boleh? Okey, tengok berapa nilai ini dan berapa nilai ini. Okey, cikgu padamkan ini. Okey. Sekarang perhatikan. Okey, so kita ada 2 bahagi dengan. Okey, so di sini 2 tolak 6 negatif. Okey, 2 tolak 6 ialah negatif 4. Negatif 4 darab 3 negatif 12. So negatif 12. Okey, nilai untuk yang ini. Okey, tolak. Okey, perhatikan di sini. Okey, perhatikan di sini. Okey, so kita ada 2. Okey, 3 tolak 2 tolak 3. Negatif 1. Negatif 1 darab dengan 3. So, negatif 1 darab 3 ialah negatif 3. So, negatif 3. Okey, perhatikan di sini. Okey, so ini adalah untuk yang ini. Okey, sekarang kita padamkan ini. Okey, kita teruskan penyelesaian. Okey, sekarang yang boleh diringkaskan kita ringkaskan. So 1 yang ini adalah 6. So negatif 1/6. Negatif positif. So perhatikan di sini 2/3. Okey. So ke bawah. Okey, so di sini darab 2. So kita ada negatif 1 tambah 4 bahagi dengan 6. Okey, boleh guna kalkulator ya. Okey, boleh guna kalkulator, tak ada masalah. Okey. So sekarang ini adalah 6, 4. So di sini negatif 1 tambah 4 adalah, so kita akan perolehi di sini adalah 3. Okey, bahagi dengan 6, ya 1, 2, kita dapat nilai akhir adalah 1/2. Okey. So ini adalah ya penyelesaian untuk contoh kedua. So cikgu harap
Dua contoh yang cikgu bincangkan dalam video ini ataupun dua contoh yang cikgu bincangkan dalam video sebelum ini, gunakan sebaik mungkin. Okey, so cikgu kerap kali kata anda perlu belajar integration. So sekarang anda sudah belajar indefinite integral ataupun kamiran tak tentu, bahagian kritikal, asas integrations ataupun pengamiran. Selepas murid-murid dah pandai membuat kamiran, diajar pula bagaimana nak tukar benda yang sudah dikamirkan itu, nak tukar ke bentuk nombor, berapa nilai dia apabila had X itu diberikan ataupun limit X itu diberikan. So dua bahagian ini adalah penting sebab bahagian yang seterusnya berkaitan dengan integration ini adalah bersangkutan dengan apa yang kita belajar setakat ini. Kalau anda gagal dalam kedua-dua ini, kalau tak ambil perhatian dan tak beri tumpuan belajar kedua-dua ini, iaitu pertama kamiran tak tentu ataupun indefinite integral, bahagian kedua iaitu kamiran tentu definite integral. Kalau anda gagal mempelajari kedua-dua ini, maksudnya bila kita nak selesaikan soalan menggunakan ini, murid-murid akan hadapi masalah. So, pastikan video-video yang cikgu keluarkan berkaitan dengan kamiran ini dipelajari, difahami baik di bahagian kamiran tak tentu ataupun indefinite integral ataupun kamiran tentu definite integral. Pastikan sebelum cikgu perkenalkan, maksudnya selepas video ini pasti cikgu akan ke yang cikgu maksudkan tadi. Apakah gunanya mempelajari integrations ini dan di mana dan bagaimana kita nak gunakan? Itu adalah bahagian seterusnya. So sebelum cikgu perkenalkan bahagian seterusnya, so pastikan murid-murid bersedia memahami kedua-dua contoh yang cikgu berikan. Bukan dua contoh ini saja, contoh-contoh sebelum, termasuk contoh-contoh kalau bentuknya begini, bagaimana kita nak lakukan kamiran tak tentu ataupun indefinite integrations. Okay, so maksud cikgu pastikan, jadikan video dalam bentuk segmen. Jangan, kalau singkat 10 minit, tak ada masalah. Kalau katakan 15 minit, 20, 30 minit, kalau dah masuk 30 minit itu cuba jadikan dua segmen, 15 minit pertama dan 15 minit kedua. Baru anda boleh tumpu belajar. Jangan terus 30 minit itu. Okey, dalam 30 minit itu kalau cikgu letakkan dua contoh soalan, akhirnya murid gagal nak faham. Okey, mana satu yang cikgu ajar tadi? Adakah contoh ini ataupun contoh ini? Ataupun you akan keliru. Okey, ada kala yang digunakan dalam contoh satu itu digunakan dalam contoh dua, yang digunakan dalam contoh dua digunakan dalam contoh satu. So you akan keliru. So untuk elakkan ini, nasihat cikgu adalah jadikan segmen, jangan kaitkan dua-dua. Okey, ini secara berasingan, ini secara berasingan. Boleh? Okey, so seperti biasa pastikan sekiranya anda berpuas hati penerangan yang cikgu berikan setakat ini dengan dua contoh yang cikgu pilih. Ya, seperti biasa berikan thumbs up untuk cikgu. Okey, so di ruang komen pastikan anda letakkan komen-komen. Okey, mengapa video ini sesuai untuk murid-murid matematik tambahan. Okey, so jangan lupa ini penting iaitu tekan bell button ataupun butang loceng supaya anda akan dapat notifikasi daripada YouTube berkenaan dengan video-video cikgu. Okey, so seperti biasa di akhir video, setiap video, bye-bye. So jumpa dalam satu lagi video bagaimana kita akan gunakan integration yang kita belajar setakat ini dalam menyelesaikan masalah. Terima kasih.